Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Saudara Syah Ibrahim. Waalaikumsalam. Doa saya anda sihat walafiat. Tak berapa hari je lagi ni, saudara Syah ya. Kita menanti teman-teman yang lain, saudara Mustafa Ilyas. Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Effendi, apa khabar saudara? Saudara Muhammad Syahrul Abdul Karim. Begitu juga dengan saudara Muhammad Khairul Kamarudin. Alhamdulillah saya sihat walafiat, masih lagi bersiaran. InsyaAllah selagi badan sihat saya akan bersiaran. Hari bulan puasa ke hari raya pun saya akan bersiaran juga. Rasa sayang nak meninggalkan anda semua. Abi K. Apa khabar Abi K, Abi Nur, saudara Zai Aini, saudara Richard Bakri, ini dari Sabah rasanya ya, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, saudara dari Pahang ya, saudara Muhammad Hashim, saudara Anton, Raja Kamal, Raja Faizal, apa khabarku, Sungai Petani, sihat ya, nafas terakhir, saudara Anton, terima kasih. Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, hadir dari Tanah Merah, Kelantan. Terima kasih saudara nafas terakhir. InsyaAllah, selagi saya bernafas, selagi badan sihat, saya pasti akan bersama dengan anda untuk memberi sedikit gambaran pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Apa khabar saudara nafas terakhirnya? Saudara Paipon, Man JB, terima kasih Man, banyak gambarnya. Saudara Jamil Awang, saudara Abu Nems. Begitu juga dengan saudara Zamari LC. Zamari LC nampak gambar buaya. Siapa yang buaya tu? Zamari. Paipon, sihat Alhamdulillah. Nur Rashid, saudara Muhammad. Saudara Nur Rashid juga Ramadan Mubarak. Banyak gambar naik tu. Saudara Jamali Saibian. Begitu juga dengan saudara Muhammad Sabri Rashid. Saudara Abu Nems. Saudara Awi Anwar. Nur Liza, apa khabar puan? Husin Khalid. Saudara Abu Nem dari Taiping. Daripada Taiping, Perak. Orang Perak, yup. Alhamdulillah aku. Nampaknya keadaannya begitulah, saudara Awang Zan. Sebagaimana saya katakan, saya akan sentiasa bersama dengan anda. Susah macam mana pun, saya akan pasti bersama dengan anda. Ya, saudara Muhammad Asri, Halimah Ismail. Saudara Muhammad Asri, Dir dari Kuantan. Kuantan panas dah rasanya. Saudara Manjebi, terima kasih. Banyak gambar tu. Saudara Paipon, selamat Hari Raya. Sabar lagi. Dekat dah tu. Ya, saudara Al-Jabbar, saya buka puasa di KWC, Kenanga Hostel Center. Apa khabar saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali? Moga sihat di Kota Baru deh. Harapannya saya daripada anda adalah like, share, subscribe. Anda juga boleh like, share and subscribe di Instagram supaya tidak ada gangguan. Instagram dia jarang ada gangguan. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Tiga perkara tu je yang saya minta daripada anda. Dan saya akan sentiasa bersama dengan anda dalam keadaan. Saudara Yusuf Sabli daripada Singapura. Apa khabar saudara orang Singapura? Macam manalah di Singapura menyambut tahun puasa Ramadan dan Aidil Fitri. Ya Pak Chu, apa khabar selamat malam, saudara Abdul Hamid, saudara Yusuf Sabri, saudara Taram Shah dari Johor, Muar, saudara Taram, saudara Nick Bola, saudara Zamri Ibrahim, Adi Warna, Syahra Syahrul. Ini teman-teman kita di Instagram. Ya saudara, saudara Rosli Ibrahim, Hafsah Jud, Zulkafli Yunus. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Saudara, kerana pencerahan harus diberikan. Melayan ni sampai malam tak habis lagi nanti. Baik, saudara. Hari ini hari yang amat mulia, iaitu hari Jumaat, 29 April, 27 Ramadan. Hari yang ke-763 virus corona menyerang kita. Artinya, saudara, 27 Ramadan, tinggal 2 hari lagi lah rasanya. Rasa saya lah. Ini bukan yang rasmi. Kita tunggulah pengumuman rasmi daripada penyimpan besar. Mohon raja-raja penyimpan besar, mohon raja-raja Melayu. Saudara Hazro, sama ada kita ni raya hari Isnin ataupun hari Selasa.
siang tadi saya dapat solat Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan ini di bangunan UMNO. Di rumah UMNO saya saja berkunjung melihat teman-teman ramai lagi pemimpin UMNO yang masih ada di sana. Saudara Rosli, dan sempat juga saya bertemu wajah bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Najib. Nampak wajahnya merah bercahaya. Alhamdulillah. Cuma saya bertanya pada beliau macam mana keadaan sekarang. Dia kata letih sedikit lah. Maklum sajalah turun naik mahkamah saudara ya, Saudara Ramli. Teman-teman dan juga yang bersama dengan saya hari ini, menurut laporan Saudara Rio daripada Universiti Malaya, ada pengurangan yang agak menggembirakan kita kerana jumlah jangkitan semalam adalah 2,935. Menjadikan jumlah terkumpul 4,443,318 orang. Dan yang berjaya dipulihkan oleh Kementerian Kesihatan adalah 4,354,006 orang. Bagaimanapun ada 10 kematian rupanya yang dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 35,536. Teman-teman semua harus menjaga penjarakan sosial, jaga diri kita, jaga kebersihan. Ini musim raya ni ramai berkumpul. Janganlah ini kehadiran Aidilfitri ini kita berendam dengan air mata saudara. Itu harapan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Rio yang tidak pernah culas untuk memberi laporan kepada kita semua. Banyak teman-teman bertanya apakah saya perlu memberi laporan ini. Saya merasakan perlu diberi kerana memberi gambaran. Ada teman-teman yang dapat, ada teman-teman yang tak dapat dalam MySejahtera. Jadi saya rasa eloklah saya memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita, saudara. Dan dapatan saya daripada kiriman saudara Rio, terdapat 7 negeri yang ada peningkatan sebenarnya. Tak ada kurang 7 negeri walaupun di bawah 1,000. Tapi 7 negeri ada peningkatan dan 9 negeri susut, termasuk di Selangor. Selangor hari ini semalam alhamdulillah 1,215. Tidak lagi jangkauan 5,000, 6,000 yang mengerunkan kita. Alhamdulillah. Di negeri yang ada peningkatan iaitu di wilayah Persekutuan 462, di Pulau Pinang. Allah tak cerai lah, daripada 188 naik 224. Di Negeri Sembilan juga, saya nampak Negeri Sembilan ni seriau juga. Nak raya ni, daripada 120 dia meningkat pada 193. Begitu juga di Perak, Yop. 142 naik 193. Di Pahang, daripada 48, walaupun 2 angka, tapi ada peningkatan pada 74. Terengganu naik 35. Lain-lain, Putrajaya ada 56. Yang lain-lain, Alhamdulillah, Perlis single digit, itu 5. Wilayah Persekutuan Labuan 2. Mana lagi? Di Sabah Alhamdulillah tinggal 28 orang saja jangkitannya semalam. Sarawak juga 97, double digit. Di Kelantan amat menggembirakan saya kerana hari ini semalam laporan saya terima daripada Rio, daripada 42 turun kepada 15 orang saja jangkitan. Jadi teman-teman di Kelantan bila balik berkumpul dengan sanak saudara tu, pastikan kita jaga penjarakan sosial, hati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan diri saudara. Ya? Tak payah nak peluk-peluk lah. Salam gitu pun salam seadanya lah saudara. Dan jumlah yang saya dapat kerana jangkitan 2,935 semalam menjadikan untuk bulan April saudara adalah 231,221 orang warga kita yang dijangkiti virus corona. Baik saudara. E-commerce sudah pun tertutup. Dah tak mampu lagi nak layan. Ramai sangat teman-teman. Tapi yang telah pun membuat pesanan insya-Allah. Tapi yang baru ni nampak raya tak adalah. Tinggal dah 2 hari dah sibuk nak buat raya sendiri. Ya saudara? Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Terima kasih teman-teman di Instagram. Nampak gambar hati, like, share dan subscribe tu menggembirakan saya. Begitu juga teman-teman dalam Facebook. Teruskanlah like, share dan subscribe saudara. Baik saudara, dalam naluri kehidupan kita bercakap, ini kiriman teman saya, dia tak bagi nama tapi tiba-tiba ada lahir dia kata hubungan yang murni.
dan suci sama manusia merupakan maqasid. Baru kita tahu sebenarnya arti maqasid yang dulu yang dilapaskan oleh sering disebut Datuk Seri Najib. Dia kata maqasid syariat, iaitu tujuan syariat Islam. Jadi hubungan murni dan suci sama manusia merupakan maqasid Islam, iaitu kita sentiasa berlapang dada, kita mesra, kasih belas sama insan, ukhuwah, berkasih sayang dan sebagainya. Oleh sebab itu adalah menjadi kewajipan sama insan untuk kita menjaga hubungan sama umat Islam, saudara. Dan sewajarnya semua manusia bertemu mesra dengan dada yang lapang dan hati yang bersih. Kita juga hendaklah sentiasa bersangka baik dalam hubungan. Mungkin kita ada berbeza pandangan dan pendapat, tapi harus bersangka baik, saudara. Dan perkara yang membezakan syak atau sangkaan mesti dijauhkan daripada yang sebaliknya. Setiap keraguan yang tidak ada tanda yang sahih serta sebab yang nyata adalah haram, wajib dijauhi. Itu jika sekiranya seorang itu dalam kalangan orang yang baik atau yang tersembunyi kejahatannya, seseorang yang nampak amanah pada zahirnya dan maka menyangka jahat terhadapnya adalah haram. Jangan kita bersangka buruk pada orang, saudara. Saya tidak pernah merasa buruk pada saudara, walaupun kadang-kadang macam-macam orang kata saya pun saya senyum sajalah. Wa'amilus sabirin. Ini bulan puasa mengajar kita untuk sentiasa sabar dan hati terbuka. Baik, saudara. Kita masuk segmen Mutiara Kata, ya, Saudara Osman Abdullah, Saudara Zazi, Saudara Ridwan, Rosli Hassan dalam Instagram. Begitu juga Kopro Darus, apa khabar saudara? Saudara Mi Padu, Saudara Zul Ramzi, Haji Azwa, Rabudin, Saddam Hussein dan teman-teman yang lain. Mutiara Kata kiriman Cikgu Ibil, dia kata, jangan dengar apa yang tak perlu didengar. Jangan kita dengar apa yang tak perlu kita dengar. Jangan lihat apa yang tak perlu kita lihat. Dan jangan berbicara apa yang tak perlu dibicarakan. Dan paling penting, saudara, jangan ambil tahu apa yang kita tak perlu tahu. Itulah Mutiara Kata kiriman saudara Cikgu Ibil. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman untuk perkongsian kita bersama, saudara Azhar, saudara Zahak. Saya tengok Instagram, tengok Zul Ramzul di Facebook, Puan Nurliza. Terima kasih. Sentiasalah berlapang dada. Saudara dari Ipoh, mana saudara dari Ipoh tadi? Saudara Puan Nuridah Kamarudin dari Ipoh. Ipoh Perak, Yong. Yong sihat, Yong? Ada apa ni, buat bolu berdek atau renang tok. Dan paling tentulah, kalau orang Perak juga tak lupa dengan pulut kacau ataupun kuih wajik. Saudara? Baik, saudara. Salam ambang Eid Fitr. Iaitu kita sudah pun menanti kehadiran ambang Aidil Fitri, ya, saudara Azato, Zahar, Anti Ali. Anti Ali macam mana tu? Anti tapi Ali. Tak apalah, saudara. Dan saya berharap bahawa mereka yang menanti pengeluaran wang sebelum pekerja mereka memperolehilah apa yang mereka harapkan. Saudara, dan cuma saya ingin berpesan, berhati-hati bila berbelanja. Ingatlah, lepas raya nanti tak ada apa lagi nak kita harapkan. Jadi apa yang ada tu simpan, jaga elok-elok. Jangan berbelanja tak menentu. Belilah apa yang kita perlukan dan bukan apa yang kita mahu. Dalam bahasa Inggeris dipanggil buy what you need. It is not buy what you want. Sering saya katakan. Kalau nak ikut hati, nak beli satu KLCC nak boleh. Kalau boleh nak bawa balik ke rumah. Saudara. Baik, saudara. Perbincangan kita malam ini judulnya adalah kemah kecil, kemah besar. Yang banyak orang nak bercakap. Sabar dulu. Kita santun pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil dalam bulan puasa sementara menanti Aidil Fitri menghantar kiriman pada kita untuk kita berkongsi. Ya, Pak Uda dari Teluk Intan. Saudara Mahmud, tadi restoran tu tadi siang tu nanti saya pergi restoran di Restu Respi di KWC. Baik, saudara. Kata Pak Nazil, cincin intan disarung ke jari, gadis girang tidak terkata. Banyak kejahatan di dalam diri membuat seseorang fikirannya buta. Itu kalau orang banyak sangat fikirannya, maka banyak memikir yang jahat.
Akhirnya dia memikirkan perkara yang buta sajalah. Kata Pak Nazir lagi, muka selamba mencunggang cangit. Muka selamba mencunggang cangit. Tersepak kelapa di batu terat. Pemimpin berlumba mengumpul ringgit sampai terlupa dunia akhirat. Jadi Pak Nazir kata batu terat. Baru kita tahu maksud batu terat yang disebut oleh Pak Nazir adalah batu sempadan. Dalam pembahagian tanah kita tu, lot-lot kita ataupun 1 ekar, 2 ekar dan sebagainya, batu sempadan itu dipanggil batu terat. Jadi muka selamba mencunggang cangit, tersepak kelapa di batu terat. Pemimpin berlumba mengumpul ringgit sampai terlupa dunia akhirat. Itu Pak Nazir berpesan pada kita. Saudara, terima kasih Pak Nazir. Kita masuk sedikit, iaitu segmen Gedung Ilmu. Ini perlu saudara hayati kenyataan kata-kata orang lama kita. Pemimpin terdahulu, ya Pak Tamli. Dalam ungkapan bangsa Melayu dahulu ada menyebut, untuk menjadi sebagai seorang pemimpin, seseorang itu mestilah menjaga kemurnian sikap. Kerana warga bangsa kita amat berharap hadirnya pemimpin Melayu yang tidak pusang. P-U-S-A-N-G. Bukan pusing, yang pusang. Maksudnya yang sentiasa mengelabah dan sering hilang akal, hilang yakin diri. Kerana kalau kita mempunyai pemimpin yang pusang, bila menjadi pemimpin hatinya pusang, berbolak-balik, salah sedikit ia meradang. Duduk berunding jadi lintang pukang. Tegak di majlis, akalnya hilang. Fikiran kalut, hatinya tak tenang. Tuah pupus, maruah terbuang. Kalau pemimpin yang pusang ini dijadikan pemimpin, maka bencana yang akan datang. Dijadikan tua, dijauhi orang. Tak ada siapa pun nak rapat dengan dia. Dijadikan induk, tak ada siapa yang senang memimpin negeri di rundung malang. Jadi kita harus mengenepikan dengan pemimpin yang pusang, yang tak menentu pemikirannya. Jadi saudara, kita sambung lagi malam besok. Terima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar yang mengantar buku tersebut kepada saya untuk kita berkongsi bidalan, kata-kata orang terdahulu daripada kita. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan. Kerana saya tengok tadi ada juga mereka yang menyunting live saya ini, dimasukkan dalam pelbagai channel, lari maksudnya. Saya tak kata begitu, tapi tajuknya begitu. Contohnya, saya tengok ada satu tu dia kata Tengku Razali jadi Menteri Besar Kelantan. Tak pernah pun saya sebut. Ini soalnya apa yang akan dilakukan, sama ada dia bergabung dengan parti-parti macam Parti Amanah. Itu persoalan di Kelantan. Bukan yang Tengku Razali jadi Menteri Besar. Sebab saya yakin bahawa beliau sudah pun bosan melihat kepimpinan di Kelantan dah 30 tahun. Diterajui oleh PAS, nampaknya tidak ada perkembangan yang baik untuk warga Kelantan. Jadi kepada mereka yang menyunting, pastikan anda sunting betul-betul. Dan saya tidak mampu untuk memantau ataupun melihat satu persatu. Begitu juga bagi mereka yang mengantar kiriman melalui komen-komen, pastikan anda tidak menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Saudara, itu semua tanggungjawab anda. Ingat, ini, Saudara Abdullah Majid, ini adalah pencerahan politik. Yang matlamatnya adalah sekadar untuk memberi informasi. InsyaAllah, selagi badan saya sihat, saya masih boleh berbicara, saya akan sentiasa bersama dengan anda. Cuma malam raya nanti mungkin dah tak ada solat tarawih, kita bermula seperti biasa jam 9.35 malam. Tapi selagi ada solat tarawih, saya harus mengutamakan, bukan senang saudara, setahun sekali nak dapat untuk kita melaksanakan ibadah solat tarawih. Saya buat 8 rakaat, kemudian diikuti dengan witir 3 rakaat. Ya saudara, kita mencari keredaan ilahi. Saudara Abdul Majid, begitu juga dengan saudara Syakri Abe, saudara Puan Ros alias di Instagram. Dan paksi pencerahan saya, jangan lupa, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau tak setuju, tak ada masalah pada saya. Kalau bersetuju, Alhamdulillah. Dan andainya saudara rasa tak senang dengan pencerahan saya, boleh hantar kiriman, gunakanlah bahasa yang baik. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Kita mahu segala-galanya ditangani secara harmonis.
marah macam mana pun urut dada lah ya saudara Man JB. Baik saudara. Saya terus masuk segmen terkenang-kenang lah kalau ada lah ya saudara. Teman-teman tak kirim kepada saya apa yang berlaku pada anda, apa yang anda alami. Cuma insya-Allah saudara, kita akan berpuasa lagi besok hari Sabtu dan insya-Allah hari Ahad. Soal kita hari raya hari Isnin atau hari Selasa kita sama-sama tunggu. Saya mengatakan mungkin hari Isnin kerana khabar yang saya dapat di tanah Arab mereka merayakan Aidilfitri pada hari Ahad. Negara Indonesia telah membuat pengumuman bahawa hari raya pada hari Isnin. Tak tahulah, saya mengharapkan janganlah berlaku balik. Ingat kat dulu, satu ketika dulu sekitar tahun 70-an, 80-an, banyak ada negeri yang merayakan hari Aidilfitri, ada yang lebih awal, ada yang lebih lewat. Tak sekata. Sebab itu saya rasa eloklah kita dengar pengumuman yang bakal dilakukan oleh penyimpan besar Moho Chop Raja-Raja Melayu saudara. Ya, Dayang Saleha, terima kasih. Dan malam tadi saudara, saya bertandang ke Jalan Tengku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Ramai. Saya memang sengaja saya pergi sekitar jam 1:30 pagi. Ramai anak-anak kota membuat persiapan ataupun membeli belah sebelum mereka pulang ke kampung. Nak bawa buah-buah tangan untuk kedua ibu bapa. Cuma yang saya lihat, Bandaraya Kuala Lumpur sepatutnya memikirkan bagaimana untuk memeriahkan lagi fiesta menyambut menyambut Aidilfitri. Sebab saya rasa Jalan Tengku Abdul Rahman adalah tumpuan. Biarlah nak berniaga sampai 3 pagi ke 4 pagi pun biarkanlah. Jangan nak tutup lampu ke apa ke. Mereka nak berniaga, beri mereka berniaga. Dan sepatutnya dalam suasana begini, sebab saya bertemu dengan beberapa orang pelancong. Mereka bila saya temu, saya tanya apakah mereka mau mengadakan membeli belah. Mereka kata tidak. I just want to see the fiesta of the Muslim in Kuala Lumpur to celebrate their hari raya, the Eid. Jadi teman-teman datang daripada Jepun, ada yang daripada China, ada yang daripada Burma, ada daripada England. Bila saya tengok begitu, mereka juga mahu merayakan satu fiesta. Sepatutnya dipikirkan, pimpinan untuk tahun-tahun yang akan datang harus memikirkan bagaimana untuk menyemarakkan suasana, kita menyambut hari raya dan membeli belah. Barang-barang di Jalan Tengku Abdul Rahman tu memanglah murah, bukanlah mahal sangat. Ini marhain menyambut sambutan pesta hari raya. Mereka orang kayangan ni mereka membeli belah tentulah di pusat-pusat beli belah yang 5 bintang, macam di Pavilion, di KLCC, di Sogo, mana lagi? Di Wan Utama dan pusat-pusat membeli belah yang banyak mempunyai pakaian, kasut, peralatan yang terkini. Tak apalah mereka orang kayangan. Tapi kita merahin, saya suka. Saya tengok malam tadi tu ada yang berhenti, kereta jajaran. Alhamdulillah pasukan keselamatan menjaga berkawal dengan baik saya lihat saudara. Dan dalam keadaan begini saya mengharapkan musim-musim akan datang. Sebab saya dulu masa muda-muda dulu memanglah saya selalu membeli belah di sekitar kawasan Jalan Tengku Abdul Rahman. Dululah saudara. Wang tak berapa banyak saudara. Bukan berartinya sekarang banyak duit, tidak. Tapi wang yang tak begitu banyak, kita berbelanjalah seadanya. Dan petang tadi saya juga berkunjung ke Kenanga Wholesale Center. Saya melihat memang ramai, tapi taklah seperti tahun-tahun yang terdahulu saudara. 2 tahun dulu sebelum PKP memang meriah. Restoran saya itu Restu Resipi. Walau bagaimanapun penuh untuk mereka berbuka puasa, untuk membeli belah dan sebagainya. Ya, Puan Nurida, ais setan. Bukan ais setan, ais tan. Cari lili, orang kayangan beli kat butik. Iyalah, saya lebih suka berbelanja di Jalan Tengku Abdul Rahman, di Kenanga Wholesale Center, di Chowkit. Itulah tempat kita. Kita adalah warga marahan. Jiwa saya lebih senang berbelanja begitu. Baju pun tak berapa mahal. Yang seada-adanya, saudara. Jadi,
bila saya pergi ke Jelantah, mengimbau kenangan zaman muda-muda dulu. Bila nak balik kampung, kita akan membeli buah tangan untuk ibu dan bapa. Dulu saya beli beli kain batik untuk ibu dan kain-kain pelekat untuk papak saudara. Bila sampai di kampung, petang raya ke atas hari sebelum raya tu, maka kita pun berkunjunglah ke rumah saudara, kita bagi makcik, mak andak, mak alang, mak ngah. Ini yang saya dapat adakan untuk mangah sempena menyambut hadirnya Aidilfitri. Itulah keadaannya kita marahan menyambut sambutan hari raya, saudara. Tapi semua itu dah tak ada, saudara. Saya sudah kehilangan. Saya kehilangan ibu yang telah pun meninggal 5-6 tahun dulu. Saya kehilangan ibu-ibu saudara. Tak ada seorang pun. Kadang-kadang sedih juga bila lalu dan Tengok Brahman dulu. Saya kata, di sini saya beli kain batik. Di sini saya beli kain pelekat. Semua itu dah tak ada, saudara. Tak ada apa nak dibelikan lagi. Jelantah terbaik dan murah. Dan meriah pula tu. Memanglah, saudara. Dan waktu itulah dulu-dulu pasangan kekasih berkunjung, membeli belah. Nak pilih apa dan sebagainya. Jalan beriringan tangan. Jadi saya teringatlah. Saat-saat begini, yang lelakinya tu, pasangan lelakinya dengan dada yang kembang. Mereka akan berpegangan tangan. Alangkah indahnya alam percintaan anak-anak muda. Biarkan mereka dengan alam percintaan mereka. Kita dah lepas ni. Jangan pula kita ni yang bukan-bukan lah pula, saudara. Saudara? Baik. Itulah kenangan saya bila saya pergi ke Jalan Tengku Rahman, pergi ke Kenanga Wholesale Center. 2 tahun dulu Wholesale Center meriah. Sekarang ni saya melihat bahawa warga kita berbelanja berhati-hati. Ada kelegaan. Kelegaan di hati saya bahawa warga kita berbelanja walaupun mereka sudah mendapat pengeluaran wang mereka. Mungkin ada yang dapat bonus. Tapi zaman-zaman saya dulu bonusnya besar, saudara. 2 bulan gaji, 3 bulan gaji. Sekarang tinggal 1,000, 1,060. Itu pun alhamdulillah lah, kita bersyukur. Cuma memanglah barang-barang mahal sekarang. Dalam keadaan begini, saya juga terkenangkan waktu zaman-zaman dulu, zaman-zaman muda, bila kita membeli belah tu dengan kawan-kawan, ada waktunya tertinggal kawan. Balik, dah. Ketinggalan kereta, kawan dah balik sendiri, kita pun cari bas ataupun teksi. Tapi masa itu jalan taklah begitu sibuk, saudara. Baik, saudara. Itulah kenangan kita bila saya melalui Jalan Tengku Brahman, mengimbau kenangan zaman muda-muda dan mencari jajan. Itu pakaian, kain batik, kain pelekat untuk dihadiahkan kepada ibu-ibu saudara kita. Inilah yang termampu kita cari sepanjang perantauan. Kita merantau begitu jauh, ya, Ujang Ma dari Betameluh. Merantau begitu jauh, kita balik sesekali untuk raya, kita membawa oleh-oleh. Tapi semua dah tak ada, saudara. Mak Ngah tak ada, Mak Lang tak ada, Mak Encik tak ada, Mak Andak tak ada. Tak ada. Cuma yang tinggal hanyalah kakak ipar saya seorang, abang saya seorang di Manjung. Mungkinlah hari raya ketiga, keempat nanti, mungkin saya akan bertandang. Nak balik sekarang ni pun dengan sibuk, dengan jamnya. Dan kita sudah mempunyai keluarga kita sendiri, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen yang tentu teman-teman menunggu. Apa pula saya nak mengomel tentang politik. Saudara, saya melihat hari ini perkembangan politik. Bila saya berjalan Jelantah malam tadi, saya duduk seorang-seorang, saya menongkan, melihat ke mana kita nak pergi sebenarnya. Sebab saya melihat pemimpin masih terus berbalah. Masing-masing mencari upaya untuk meletakkan diri mereka sebagai pemimpin. Ya. Tapi saya melihat isunya bukan isu rakyat. Bukan isu untuk memperjuangkan untuk nasib rakyat. Bukan cerita tentang bagaimana nak mengurangkan tarif air, tarif elektrik, bagaimana nak mengawal, mengekang harga barangan, keperluan. Tak ada. Tak dengar pun pemimpin politik yang melontarkan usahanya bahawa nak pastikan kalau mereka berkuasa supaya rakyat hidup senang lenang. Dan yang paling penting sekarang adalah untuk mencari punca penghidupan. Saya tengok juga apa yang curipan daripada sahabat saya, Raja Petra. Dia kata di London pun sekarang ni, warga di sana pun tengah susah. Di China pun tadi saya balik naik Grab, pemandu Grab itu dia kata China pun sekarang ni sukar. Dunia mengalami kemurungan ekonomi. Jadi saat-saat begini sepatutnya pemimpin harus memikirkan apa yang kita nak buat.
dalam menghadapi masa-masa mendatang. Lepas raya nanti apa dia? Ya memanglah UMNO akan mengadakan perhimpunan khas. Tetapi saya melihat lain tak ada. Cari jalan, bagi kritikan. Tak patut buat begitu, tak patut buat begini. Dan masing-masing, kadang-kadang saya tengok tu, setiap kenyataan yang keluar daripada media sosial, semua mengatakan bahawa seolah-olah dirinya layak menjadi pemimpin. Itu masalah saya nampak. Konon-kononnya mereka nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri. Tapi saya lihat sebanyak sembang kari je. Saya rasa macam lah, dia tak ukur badan. Pakai baju tak ukur badan. Saya terima kiriman daripada Presiden UMNO di Mekah. Beliau mengingatkan supaya warga kita berhemah dalam berbelanja. Dan katanya bila balik ke kampung nanti, bawa kereta berhati-hati. Tadi waktu saya solat bersama dengan Datuk Seri Najib, dia kata malam ni tolong sampaikan salam pada seluruh warga yang berkesempatan bersama dengan saya dalam pencerahan saya, dan pastikan jaga memandu dengan tertib, dengan baik, banyakkan sabar bila terjebak dalam jam kereta, jangan nak marah, dan selamat berhari raya bersama keluarga, santunlah keluarga sebaik mungkin. Saya dengar itu saya dapat. Pemimpin lain tak ada. Masih lagi berebut aku nak jadi Perdana Menteri. Masih lagi berebut aku nak mempertahankan jawatan aku sebagai wakil rakyat. Aku mesti boleh jadi calon. Dan kadang-kadang mereka, saya kata, bercakap begitu, apakah mereka mengukur baju yang nak dipakai? Ini macamlah, bagi saya lah, macam satu lelaki usia dah 70 tahun. Tapi dia rasa dia itu masih hebat. Tengok era Fazira, layak untuk dia berdampingan. Kalau tengok Nilofa, merasakan aku juga layak mendampingi Nilofa. Tengok Siti Nurhaliza, aku juga sepatutnya boleh melayan Siti Nurhaliza. Sedangkan dia dah 70 tahun. Andainya dia bersama-sama dengan orang yang lawa-lawa begini, peragawati daripada Thailand ke, daripada Indonesia, daripada Filipina, seandainya dipenuhi kehendak mereka, bersama-sama, saya rasa bilang pertama tu jenuh bertimbang lah. Umur dah 70 tahun. Walaupun ada teman saya selalu buat lawak jenaka, dia kata kalau dapat yang baru ni macam dapat sejarah baru. Sejarah baru tu, dia punya tahiyat tu, dia punya ucapan tegak. Saya rasa tak ada begitu. Dah tua ni sedar diri lah. Dan kita ni sebagai pemimpin harus faham negara memerlukan idea baru. Negara memerlukan satu pemuafakatan yang lebih mantap di kalangan pemimpin yang tidak meletakkan kepartian itu sebagai sempadan yang mewujudkan permusuhan. Saya tengok rakyat, apalah dosa mereka. Dalam keadaan sambutan raya kali ini, walaupun mereka memberi belah, tak banyak mana pun. Dulu, kalau wanita pergi ke Jalan Tengku Brahman, 5 jari itu, 5-5 lah ada dia punya plastik. Itu kalau tak cukup 5 plastik, kalau ada 10 jari, 10 plastik lah. Sekarang dah tak ada dah, saudara. Saya tengok wajah-wajah itu, walaupun ada keceriaan, tapi kemurungan. Lang buana, kestabilan politik tak tentu arah. Betul, masih terjadi, maka rakyat yang terseksa. Saya amat bersimpati dengan kehidupan rakyat. Mereka tidak mahu menyantuni soal rakyat. Saya tengoklah tadi, macam tadi, semalam, kenyataan, tuntutan balas pula peguam Datuk Dr. Mahathir, masih menjawab, okey, kita berjumpalah di mahkamah. Sebab Tuan Hadir Engko yang mewakili Dr. Mahathir, dia kata dalam kenyataannya maklumkan anak guamannya bersedia untuk memfailkan tuntutan balas jika wujud keperluan. Ingin dimaklumkan bahawa anak guam kami tidak berganjak bahawa kenyataan telah dinyatakan oleh beliau terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Peguam Datuk Zahid Hamidi dah selalu menghantar surat saman. Ini masih berbalah. Apalah salahnya dah tua-tua begini. Okeylah, saya dengan ini mohon maaf atas ketelanjuran. Selesai. Hari baik, bulan baik, kita berpuasa, kita nak beraya. Apa salahnya? Cukup-cukuplah kita berbalah. Yang berbalah ni bukannya kita dengan orang lain. Kita sama sebangsa, sama seagama. Apa artinya bila kita melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memuja kebesaran Allah. Dalam waktu yang sama, kita mengwujud perbalahan.
yang dibenci oleh Allah. Tuhan tak suka umatnya berbalah. Baginda Rasulullah SAW amat benci kepada sesiapa yang mencipta sengketa sama Islam. Sebab itu, hadis mengatakan, kalau kamu bergaduh sama sendiri, kamu memfitnah sesama umat, seolah-olah kamu makan daging sendiri. Cukup-cukuplah saya ingatkan sepanjang bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, adalah kelegaan. Tapi tak ada saya. Saya tak nampak ada kelegaan. Dalam keadaan sekarang ni, udahlah kita menghadapi masalah dengan hakim. Institusi judisiari nampak gayanya bertambah kelang kibut. Bila ketua hakim membuat kenyataan secara terbuka mengatakan bahawa badan kehakiman menjadi sasaran orang politik, serangan dan sebagainya. Jadi sekarang ni, bagi saya lah, saya melihat kalau ada siasatan, biarlah disiasat, tak perlu nak dipertahankan. Jadi macam mana portal edisi siasat? Portal siasat mencatatkan, dia kata, adakah kedudukan hakim mengatasi kedudukan Raja-Raja Melayu? Itu masalahnya. Janggallah sekarang ni kita melihat bahawa mereka berbalah tak berhenti-henti. Jadi dalam saat-saat begini, sepatutnya yang sudah tu sudah. Kalau buat silap, buat khilaf, mengaku apa ada masalah. Takkan nak jatuh hukum bunuh. Saya dengan ini mengaku kesilapan saya. Jadi saya mohon maaf dan terpulanglah. Kalau undang-undang mengatakan begini. Tapi secara terbuka, saya mohon maaf. Apa salah? Apa ada masalah, saudara? Sebab itu sekarang ni timbul pula masalah nak wujudkan ada kemah besar, ada kemah kecil. Yang kemah kecil ni dia kata itik tak patuk, ayam tak sudu. Kamu menjentik aku, menggamit aku tak sudi. Mereka tak mahu. Jadi kalau mengikut kenyataan daripada pimpinan daripada DAP, Susah Agung DAP, dia tak mahu. Dia tak mahu bercantum dengan pelawaan yang dicuba dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin dari Perikatan Nasional. Nak mahu mewujudkan Pakatan Harapan 2.0. Dan mereka mewujudkan muafakat itu, kemah besar apa semua tu, matlamat lain tak ada. Nak serang supaya UMNO ni lingkup. Hasad di hati itu. Niat di hati lain tak ada. Kenapa tidak? Okey, kita menanti Yang Amat Perdana Menteri menghadap Duli Yang Mulia Tuan Agong dalam keadaan suasana politik hari ini yang berkelibut. Eloklah diadakan pilihan raya, biarlah rakyat memilih. Itu yang sepatutnya. Bukan dah kita sekarang ni tak peduli macam mana pun kita akan bersantum, kita akan memastikan agar kita boleh menumbangkan Barisan Nasional. Ada pula kenyataan kan kerajaan Barisan Nasional. Masa bila pula kerajaan hari ini kerajaan Barisan Nasional? Mungkin kerana dendam, geram yang teramat, kebencian yang terlalu sangat, maka kerajaan hari ini disebut kerajaan Barisan Nasional. Realitinya kerajaan hari ini bukan kerajaan Barisan Nasional. Pimpinan daripada Pakatan Perikatan Nasional, mereka menganggotai kerajaan itu. Dia nak tentang pimpinan kerajaan sekarang ini, menentang diri sendiri. Saya tengok, saya geleng kepala. Kita nak mewujudkan satu permuafakatan besar. Saudara Mat Sabu pula dia kata, kemah besar. Mesti kita menyantuni sama-sama kita nak melawan UMNO Barisan Nasional. Dan kita mau menentang kerajaan Barisan Nasional. Sedangkan PAS ada dalam tu. Parti Peribumi Bersatu pun ada dalam tu. Macam mana pula ditujukan hanya kepada UMNO Barisan Nasional? Saya tak marah, saudara. Cuma saya hairan bagaimana pimpinan kadang-kadang mereka kerana kebencian, ketaksupan berpolitik. Saya berseru, sudah-sudahlah. Sudah-sudah. Sebab itu saya kata kalau ginilah keadaannya, saya harap rakyat akan memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka yang tak berhenti mahu mewujudkan permasalahan, mahu menjadikan kestabilan politik kita ini yang dalam keadaan tidak menentu. Kita dah tahu kesan bagaimana berlaku apabila wujudnya kemah besar itu hari. Mula-mula mereka bertanding di bawah Parti Keadilan. Tapi akhirnya mereka mengenepikan orang-orang keadilan, mereka pula jadi Perdana Menteri. Apa jadi pada negara? Rakyat terus. Ekonomi merudum. Kemudian wujud pula langkah Sheraton. Pilih orang ni pula jadi Perdana Menteri. Dah jadi Perdana Menteri, terkurung pula rakyat. Dalam keadaan begini, ini bukan untuk menyantuni rakyat. Mereka tak peduli pun soal rakyat. Ini kadang-kadang saya geram. Bukan saya geram tu, bukan benci. Saya marah apabila mereka yang menggelar diri mereka sebagai pemimpin tak sedar-sedar diri.
Tak serik-serik. Rakyat tengah susah sekarang. Lihatlah sendiri, saudara pergi ke pusat membeli belah, berapa ramai sangat. Saya meninjau. InsyaAllah besok atau lusa saya nak tengok pula macam mana pusat-pusat membeli belah yang ternama. Saya yakin tak ramai orang pergi. Dulu kita mempunyai ekonomi yang segar bugar. Rakyat hidup dengan keadaan yang begitu harmonis dan kita dapat merasakan nikmatnya. Bagaimana negara kita mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh, kestabilan politik yang tegap, yang mantap. Saudara, tapi sejak pilihan raya yang ke-14 dulu, 9 Mei 2018, itulah tarikh malang. Saya melihat tarikh malang bagi rakyat. Tadi saya berbual juga dengan pemandu Grab tu. Dia bukan warga bangsa Melayu. Dia kata kita dah kasih. Kita rakyat sudah kasih sama dia orang untuk jadi pemimpin, untuk bikin kerajaan. Okeylah sebab kata dulu punya government, dulu punya kerajaan itu bawah pimpinan Dr. Najib tak begitu baik. Jadi rakyat sudah kasih mah. Dah bagi kejawatan, dah bagi kepercayaan, akhirnya dia kata apa jadi? 2 tahun mengundi lagi. Tak jadi, cari orang lain pula jadi itu PM. Sun, serupa juga mah. Tak ada apa ubah. Saya bawa Grab itu 2 tahun. Satu hari mau dapat 1 passenger pun tak boleh. Itu sungutan daripada pemandu Grab. Yang beliau juga terkesan apabila ekonomi yang tak menentu begini, dia dulu ada perniagaan. Perniagaan isteri dia pun lingkup katanya. Dan dia sekarang ni dalam keadaan yang sukar. Sebab itu ramai orang yang merasakan cukup-cukup lah. Politik ni saudara sepatutnya berjuang untuk rakyat. Politik ini bukan politiking, bukan bermain politik. Kita bukan percaturan politik. Politik adalah untuk rakyat yang diizinkan dalam aroma demokrasi. Rakyat memberi keyakinan. Rakyat memilih mereka sebagai pemimpin. Mereka jadi pemimpin besar. Daripada orang biasa saja. Kalau saudara lihat, nama-nama yang ada sekarang ni, kebanyakan mereka berkelayang berhormat. Ada yang jadi ahli luar negeri, ada yang jadi ahli parlimen, ada yang jadi timbalan menteri, ada yang jadi menteri, ada yang dipilih jadi sebagai pengurusi JSC. Semua dapat lumayan kehidupan. Semua itu adalah hasil yang daripada diterjemahkan oleh peti undi. Rakyat memberi mereka kepercayaan, akhirnya mengangkat mereka di situ. Mereka berada di anjung Sri Perdana. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa balasan mereka kepada rakyat? Nahi, kabinahi. Tak ada apa pun. Saya tunggulah pengumuman daripada menteri. Yang saya tengok memanglah, saya tak nafikan. Tan Sri Nur Omar ada. Dia masih lagi berusaha sebagai pengurusi UMNO Selangor. Dia jadi pengurusi untuk jaga koperasi, usahawan. Dia berusaha untuk mencari dana-dana supaya adanya pengusaha-pengusaha, usahawan-usahawan PKS. Tapi takkan seorang. Bagaimana dengan Menteri Pertahanan? Kehidupan warga Kementerian Pertahanan. Bagaimana? Bagaimana Menteri Keselamatan Dalam Negeri? Anggota polis kita macam mana? Keluarganya? Bagaimana dengan Menteri Ekonomi? Langsung huyup. Kita juga ada penasihat ekonomi. Kononnya sebagai penasihat majlis. Tak apa punya majlis lah. Yang dipengusikan sebagai majlis untuk menangani segala masalah negara ini. Dipengusikan oleh Tan Sri Muhyiddin. Pun kita rasa tak ada apa pun. Tak ke mana saudara. Dan akhirnya kita merasakan bahawa cakap di bibir saja. Begitu juga menteri-menteri yang lain. Kita bukan seorang menteri saja, banyak. Nak harapkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna memanglah menyeksa kehidupan rakyat. Ada 2 menteri, 5 menteri. Nak harapkan Menteri Pertanian. Ke mana perginya? Apa dah jadi dengan dasar pertanian kita? Cukup ke makanan kita? Hara lah saudara Haji Munani Mat Zain, dia kata masa langkah Sheraton UMNO menangguh air. Macam mana? Siap. Nanti dulu. Menangguh air keruh. Bila dah huru-hara, UMNO cuba nak lepas tangan pula. Saudara Haji Munani, saya nak terus terang katakan, UMNO tidak menangguh. UMNO minta diadakan pilihan raya. Hayati betul-betul. Datuk Seri Zahid Hamidi
menyatakan UMNO menuntut supaya diadakan pilihan raya. Cuma waktu itu istana minta jangan diadakan pilihan raya kerana suasana tidak mengizinkan. Kesan daripada COVID-19, ekonomi tak menentu. Jadi istana mengharapkan cubalah disantun jugalah macam mana pun. Maka terpilihlah Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi kerana sebagaimana saya katakan, UMNO ni lain tak ada saudara. Kalau istana titah saja, iyalah. Sebab dari asalnya UMNO tidak akan menyanggah titah istana. Jadi bila masa UMNO tak ada. Cuma UMNO minta diadakan pilihan raya. Malahan bila dipersetujui Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, UMNO tak minta jawatan Timbalan Menteri. Tak minta jawatan menteri pun. Tapi dia nak pilihlah itu kuasa dia. Itu dia punya priority, dia punya kuasa mutlak dia. Tak campur. Jadi lantiklah daripada UMNO, daripada PAS, daripada PBM yang sampai 70 orang tu. Saudara. Dan kita tak henti-henti minta diadakan pilihan raya. Malahan memberi satu tempoh kepada Tan Sri Muhyiddin dalam tempoh 6 bulan. Jangan lupa saudara, kita minta bulan Ogos serahkan kembali kuasa kepada rakyat. Mungkin daripada kalangan mereka yang berada dalam parti Pejuang, yang keluar daripada PBM, daripada keadilan, khususnya warga keadilan. Mereka melihat seolah-olah UMNO ini menyokong sepenuhnya. Tidak. Jadi sebab itu mereka marah katanya UMNO ni menangguk di air keruh kerana adanya menteri-menteri UMNO yang dilantik. Kalau saudara bercakap benda begitu, bagaimana pula apabila Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, maka beliau memanggil 3 parti kerana menyantuni kehendak istana. Selepas UMNO menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, maka istana masih lagi kalau boleh mahu diadakan pemilihan. Pilihlah, tapi terpilih UMNO. Dalam keadaan begitu, saudara, wakil UMNO Datuk Ismail Sabri mendapat sokongan daripada parti-parti yang lain. Sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, kita masih lagi nakkan pilihan raya. Masalahnya, bila kita nak wujudkan pilihan raya, dah tak setuju pula. Yang tak setuju ni, saudara, bukannya warga akar umbi UMNO. Saya nak bagi tahu pada saudara, ahli akar umbi UMNO menuntut diadakan pilihan raya sesegera mungkin. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka kocak dalam UMNO. Mesti diadakan pemilihan parti dulu sebelum diadakan pilihan raya umum. Matlamatnya lain tidak. Adalah untuk pimpinan yang ada di tingkat 38 diusir keluar daripada tingkat 38 supaya dilantiklah orang yang mereka sokong supaya mereka dapat security ataupun dapat jaminan menjadi calon. Itu matlamat mereka. Ini masalahnya sebab itu kalau boleh nak ditangguh lagi. UMNO tak ada. Saya tak boleh kata UMNO ya. Jadi Datuk Ismail Sabri pula bila dah lantik sebagai Perdana Menteri, dia berusaha untuk mengendurkan suasana. Itu yang diadakan satu memorandum persefahaman. Bukan perjanjian. Satu memorandum persefahaman antara pimpinan kerajaan dengan parti-parti pembangkang. Bermatlamat untuk menstabilkan. Tapi jangan lupa bahawa kita juga akan mengadakan pilihan raya. Pun tak setuju. Ini yang saya katakan hari baik, bulan baik sekarang ni, matlamat mereka lain tak ada. Yang mana kekal sebagai wakil rakyat, nak kekal. Yang mana mengatakan kalaulah seandainya ada pilihan raya, mereka kekal menjadi calon. Yang saya nak sebut, nak saya bagi contoh, ataupun yang saya ingin utarakan, malam ni kita berbicara berterus terang, saudara. Saya cakap terus terang. Bukanlah saya mendewakan orang itu, orang ini, tidak. Tetapi saya melihat kesan daripada percaturan dalam UMNO sendiri yang berebut-rebut nak jadi calon, ini adalah kerana mereka yakin bahawa UMNO sudah pun pulih dari segi sokongan rakyat berdasarkan kepada pilihan raya di Melaka dan di Johor. Bagi saya ini bukan jaminan. Kalau kita masih lagi mahu meletakkan calon-calon orang lama yang berkarat, yang menyakiti hati rakyat, yang dilihat sebagai orang kayangan, maka rakyat akan menolak. Jangan fikir, kalau ada perubahan yang cuba dilakukan oleh Presiden UMNO dan pimpinan dalam tingkat 38 untuk mengetengahkan muka-muka baru, ada harapan.
Tapi kalau orang yang sama juga yang ada sekarang ni, 5-6 orang tu, yang rakyat ahli akal umbi pun dah lenjan dengan perangai mereka, itu masalahnya. Kumat-kumit. Atuk Saka buat-buat terkejut beruk bila ekonomi negara merudum berada di bawah negara. Dia memang berlakon. Saya rasa soal pakar untuk berlakon ni, bolehlah kita bagi Grammy Award lah. Tahu-tahu, oh saya terkejut. Saya terkejut. Dia main lontar je. Lepas itu katalah orang Melayu malas lah, itulah ini. Mencari alasan. Saya tak ada apa, saya miskin. Macam mana nak kata dia miskin? Anak-anak semua billionaire. Itu masalah. Saya tak mau bercakap lah raya ni. Bagi saya amat mengharapkan agar warga kita insaf dan kalau bolehlah, kita sama-sama lah bercakap kepada pemimpin. Sudah-sudahlah. Enough is enough. No more. Tak mahu lagi dah kita. Dalam keadaan suasana hari ini, ekonomi yang tak menentu, kita pula nak menyambut raya, berakhirnya bulan Ramadan, sepatutnya bila kita tutup malam terakhir, 2 hari lagi insya-Allah, sepatutnya sudahlah. Apa yang direncanakan oleh pimpinan, ikutlah. Kemudian kita serahkan. Ini masalahnya, Saudara IR Anwar naik, dia kata ikan sepat kering keliling Tok Mae. Ini juga bermasalah. Mereka inilah yang mahu meletakkan supaya diri mereka kekal. Ini budaya apa saya pun tak faham. Saya sendiri tidak faham perangai diorang ni. Cukup nak kata tak kaya dah. Nak kata tak senang dah. Masih lagi nak menerus. Untuk apa? Saya bercakap itu hari. Dr. Mahathir dah cukup dah, anak beranak dah kaya, okeylah. Berhenti dah. Tak payah fikir lagi nak ada letakkan anak je Perdana Menteri. Tak perlu dah. You punya kehidupan jauh lebih baik daripada rakyat yang ada. 32 juta rakyat. Begitu juga yang ada sekarang ni. Tan Sri Muhyiddin. Dah cukup kaya dah. Anak-anak pun dah kaya dah. Nak cari apa lagi? Kenapa bila setiap kali anda buat begitu, akhirnya mengundang amanah rakyat? Begitu juga menteri-menteri daripada UMNO. Saya yang lain tak mau tegur lah. Soal lebay-lebay tu biarlah mereka dengan cara mereka. Sudahlah. Yang UMNO ni. Yang kononnya bahawa akan berusaha, kita akan menentang habis-habisan. Nak tentang buat apa? Saya rasalah pemimpin UMNO kali ini janganlah keluar kenyataan kita akan mempertahankan. Tak perlu. UMNO harus hadir untuk kali ini menyerahkan kuasa dan mandat kepada rakyat untuk rakyat menentukan siapa yang harus dilantik sebagai pemimpin untuk mentadbir negara sebab wewenang masa depan yang tak menentu. Saudara Muhammad Harmi, air keruh dekat Kelantan, macam mana tu? Sekarang ni mereka nak pula membincangkan tentang keadaan ini PAS, bagaimana yang akhirnya yang mula Tengku Razali mengatakan kalau gini keadaan Kelantan tak selesai, beliau merasakan dah 30 tahun. Cukuplah lebay-lebay ni mentadbir di Kelantan. Berilah balik pada siapa yang rakyat nak. Sebab itu, yang mula Tengku Razali mewujudkan persefahaman. Tapi dah kata pula dia ni gila kuasa, satu masalah juga lagi. Kenapa kita seringkali mewujudkan persepsi yang bukan-bukan? Saya tak tahu apa sebenarnya matlamat kita. Saya sendiri tidak faham ke arah mana politik kita. Saya lebih suka Saudara Ramli Karim, Saudara Roza. Dah kaya tu, gaji pun dah besar. Tapi masih nak juga kuasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan kelebihan. Kelebihan apa lagi? Cukup-cukuplah. Cukup-cukup. Enough is enough lah. Kita merasakan suasana negara hari ini memerlukan pemimpin yang benar-benar jujur dan ikhlas. Saudara Puan Nurliza tamak sangat. Betul, saya bersetuju. Acali Bentayan. Mae tak rela berkorban demi rakyat. Sepatut bubarkan parlimen. Saya rasa Saudara Akhil Bentayan, sewajarnya lah yang Ahmad Perdana Menteri memikirkan demi rakyat. Memanglah bukan kuasa beliau untuk membubarkan. Saudara Akhali, saya nak betulkan statement anda. Bukan kuasa Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen. Tidak. Kuasa membubarkan parlimen adalah Duli Yang Mulia yang di Pertuan Agong. Tapi Perdana Menteri boleh menyembah. Ampun tuanku, patik rasa, cukuplah keadaan sekarang ni. Nampak-nampak gayanya, COVID dah tak ada.
Rakyat dah tenang ni, kita nak stabilkan balik politik, maka adakan pilihan raya. Sepatutnya begitu. UMNO macam biasalah. Sebab kita nak adakan pilihan raya, kita tunggulah lepas pilihan raya nanti, barulah ada pemilihan parti. Tapi yang tak sabar-sabar ni apa hal? Saudara Mat Fazli, UMNO nak memerintah kembali selamanya senang nak rompak duit. Tak betul. Saudara Mat Fazli, Mat Said, itu merupakan bagi saya tuduhan. Jangan kita menuduh. UMNO melihat, saya dah cakap bahawa UMNO sewajarnya menjadi parti yang memerintah. Tetapi siapa pemimpinnya terpulang pada rakyat. Kerana sebab dari azali sejak diwujudkan, negara kita ini UMNO sebagai parti pemerintah. Apabila orang lain yang memerintah, acuan ekonominya kelang kabut, acuan kepimpinan negara jadi lentang pukang. Itu keadaannya. Saya merasakan, Saudara Rosli Rahim, sudah sampai masanya. Rakyatlah yang buat keputusan. Saya kali ini, saya betul-betul terang. Kalau kita tengok, kalau rakyat merasakan orang ni perlu dilantik jadi wakil rakyat, mereka lah. Dan saya lebih suka tengok anak-anak muda. Tapi orang kata dah saya pula mirip sangat pada Parti Keadilan. Tidak, saya tengok kumpulan yang ditaja oleh Rafizi, saya nampak kumpulan-kumpulan anak muda. Dan saya mengharapkan agar Dr. Ashraf kembali daripada Tanah Suci Mekah nanti terus menggerakkan gerakan pemuda. Sebab dalam pergerakan pemuda UMNO juga tidak kurang daripada anak-anak muda yang berkelayakan. Yang menjadi sebagai peguam, sebagai insinyur, ada doktor. Mereka ini perlu diketengahkan. Kalau daripada keadilan, ketengahkan. Kalau pimpinan daripada PAS, saya dulu memang suka Ketua Pemuda yang lepas. Ketua Pemuda PAS yang lalu. Beliau adalah seorang insinyur oil and gas. Kemudian tiba-tiba sekarang ni dah tak tahulah ke mana perginya. Kurang. Datang pula Ketua Pemuda yang baru ni, dah nak bergocoh ke Taman Kelantan. Lain tak ada. Jawatan pemuda ni mesti keras, tak boleh begitu. Dan kita melihat dari segi amanah, saya tak nampak lagi setakat hari ini calon-calon muka baru yang diketengahkan oleh Parti Amanah. Saudara, jadi apa yang kita nampak masih lagi seronok. Saya seronok dengar ceramah-ceramah daripada pemimpin PAS, Mak Sabunya dengan caranya, Khalid Samadnya dengan caranya, lain tak ada, memang dia berlasah semua orang, semua tak betul, dia je yang betul. Mahfuz pula tu lain tak ada, dia kata PAS ni adalah pakar dalam penafian. Pula dah. Mereka ni bekas ahli PAS. Saya pun tak tahu. Cuma yang saya mengharapkan adalah pimpinan daripada UMNO. Anak-anak muda dalam pergerakan pemuda UMNO, dalam puteri UMNO. Jangan kita mengejar jawatan. Bekerja. Menyantuni rakyat. Tak dapat je calon pun tak mengapa, tapi bekerja. Bagaimanapun keyakinan saya. Sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, beliau menyatakan bahawa padanya bukan jawatan yang dikejar, tetapi adalah servis ataupun khidmat pada rakyat. Sebab itu, beliau secara berlapang dada dalam Majlis Tinggi UMNO sebelum pergi ke Mekah, menyatakan bahawa kerana Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, teruskanlah jadi Perdana Menteri. Tak ada masalah pada UMNO. Yang penting, rakyat mesti disantuni. Alhamdulillah, kesan daripada itu, apa yang dituntut oleh UMNO, penggunaan wang sebagai pekerja, dapat, rakyat dapat berbelanja sedikit, okeylah. UMNO lain tak ada, saudara jangan menuduh yang bukan-bukan. Tetapi pemimpin, saya tak nafikan. Saya kalau saudara kata, pemimpin UMNO begitu, pemimpin UMNO begini, saya diam. Tapi kalau saudara mengatakan UMNO itu, parti begini, saya marahlah. Sebab tak betul. Bukan kerana saya marah tu, kerana saya nak membela, tidak, sebab kata tak betul. Mana mungkin sebuah rumah harus dijadikan kesalahan yang besar. Harus diaibkan. Hanya kerana dalam rumah tu ada macam-macam. Saudara, jadi saya tengah live ni, dia orang ni kadang-kadang bertelefon. Marah juga saya. Aduh, hai. Tak payah marah bulan puasa ni. Saudara. Jadi, teman-teman yang menghubungi saya waktu saya live ni, sabarlah dulu, insyaAllah. Pukul 11 suku, 11.30 nanti saya akan call balik. Jangan risau. Saya bukanlah orangnya yang mau mengenepikan sahabat. Bagi saya, persahabatan itu penting. UMNO adalah tempat golongan nak buat duit. Saudara saya Amin. UMNO tempat golongan. Bukan begitu. UMNO dirasakan oleh sesetengah pihak yang mengejar jawatan untuk buat duit, itu betul. Tapi ada juga kalangan pemimpin UMNO yang nak berjuang. Saya sendiri tak ada apa jawatan pun, tapi kita berjuang.
untuk kepentingan agama, bangsa dan tanah air. Ada juga, bukan tak ada beberapa pemimpin yang merasakan, sebab itu keluar kenyataan UMNO ini parti projek. Kerana bila dah jadi pemimpin UMNO, senang dapat projek. Ini satu hal. Ini satu masalah, sepatutnya dihentikan aktiviti begitu. Sudah sampai masanya, usai pilihan akan datang, kalau sesiapa pun yang menerajui kementerian, menerajui negara, menerajui jabatan-jabatan, mereka harus melihat hadirnya anak-anak muda, wajah-wajah baru, dan juga kalau boleh ahli-ahli perniagaan yang muda, yang bersemangat. Supaya mereka juga diberi peluang untuk merasai nikmatnya kek ekonomi negara. Ini perlu. Ini perlu diperjuangkan. Dan insyaAllah, saya akan bersiaran setiap malam, saya akan bercakap soal ini. Saudara, macam mana ni Ustaz Azhar? UMNO parti perompak. Perompak apa? 60 tahun. 60 tahun lamanya UMNO berjuang, membawa banyak pembaharuan, saudara. Saya melihat, saudara mungkin tidak dapat merasakan. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh kampung saya. Kampung yang penuh dengan kemiskinan. Tapi orang di kampung, warga di kampung saya dah tak ada gitu dah sekarang. Keadaannya aman damai. Tapi sebelum pilihan raya yang ke-14. Saya amin. Tapi tuan menyokong pemimpin perompak duit rakyat. Bila masa saya menyokong mereka? Kalaulah mereka masih lagi dibicarakan, saya berpegang pada prinsip no one is guilty unless it's proven by the court. Mahkamah kita ada 3 tahap, 4 tahap. Mahkamah Magistrate, kemudian pergi ke Mahkamah Tinggi. Daripada Mahkamah Tinggi pergi kepada Mahkamah Rayuan. Daripada Mahkamah Rayuan pergi ke Mahkamah Persekutuan. Kalau 4 mahkamah itu memutuskan begitu, saya tak akan menyokong. Sekarang ni masih lagi dalam pembicaraan. Kenapa kita harus meletakkan orang itu bersalah hanya setelah dia dibawa ke mahkamah? Ini satu tindakan bagi saya, kalau begitu susah negara kita akan datang. Kalau buat aduan, bawa ke mahkamah. Ini masalah juga nanti. Malahan, kalau mereka yang berkuasa, tak payah bawa ke mahkamah. Pun, ini masalah. Apabila seseorang itu diadili di mahkamah terbuka. Ini masalah. Sepatutnya kita bila dengar, diam. Tunggu. Saya nak cakap terus terang, apa yang berlaku sekarang ni, ada lagi kes. Bagaimana ada orang yang menipu Suruhanjaya Security. Akhirnya kabarnya 3 orang. Anggota dan kerabat dalam Suruhanjaya Security saham negara ni, mereka berundur. Kerana bahawa adanya orang yang dituduh, kemudian akhirnya dijatuhkan hukuman denda saja. Dan denda pun tak memadai. Sedangkan ia melibatkan, katanya lah, saya tak tahu, melibatkan penipuan dari segi kenyataan-kenyataan akaun. Ini saya ingat insya-Allah dalam masa terdekat nanti, lepas raya nanti, kalau dapat jumpa kawan, saya nak cuba beri pencerahan. Setakat ini saya masih blur lagi keadaannya. Bila satu blur, saya tak boleh cakap lah. Ini boleh mengundang masalah pada saya, saudara. Tapi saya melihat adanya masalah kepincangan. Dan masalah sekarang ni, jangan sesekali bila seorang itu dibawa ke mahkamah, kita jatuh hukum. Siapa kita nak menjatuhkan hukuman pada orang, sedangkan kita bukan pengamal undang-undang. Kita ada peralihan kuasa, separation of power, atau pembagian kuasa. Ada eksekutif, ada legislatif, ada judiciary. Biarlah. Cuma sekarang ni, masalah saya lihat, kemelut dalam bidang judiciary timbul apabila seorang hakim saja yang dipertikaikan. Dan ini pun kita tak tuduh, tunggulah. Saya kata kita harus berlapang dada, tunggulah SPRM buat siasatan. Kita tunggulah pihak polis membuat tindakan ataupun melaksanakan siasatan mereka. Jangan pula tiba membela, tak ada. Tak boleh, biar. Selepas itu kalau ada prima facie, ada kesan-kesannya boleh ke mahkamah, bawa ke mahkamah. Sebab tidak sesiapa pun maksum dari segi undang-undang. Soalnya sekarang bila selalu mengatakan saya menyokong pencuri, saya kata menyokong yang kebah duit rakyat. Mana masa? Tak ada. Saya berlapang dada. Saya sentiasa berlapang dada. Cuma saya melihat kadang-kadang ada orang yang kesannya tindakan itu dilakukan oleh politik. Kesan marah pada seorang, orang yang tak sepatutnya dihukum. Ini masalah. Kita pernah mengalami. Saya bagi contoh apa yang berlaku pada Allahyarham Datuk Harun Idris.
Tak pasal-pasal Naya 6 tahun berada di penjara. Saudara boleh tatap buku yang saya garang hasil daripada catatan beliau dari penjara. Itu yang kita tak mahu berlaku. Pemimpin yang jujur, yang berjuang untuk rakyat, tiba-tiba dikatakan rasuah. Rasuah yang bagaimana? Hanya kerana pentafsiran undang-undang. Ini masalah yang saya harap, saya Amin. Saya haraplah kita berlapang dada, kita tunggu. Saya minta saya tunggu. Tak selama pun. Tok, selama ni kami rakyat Marahin susah. Senang sendiri. Saya bersetuju dengan saudara. Memang selama ini kita susah dan senang kita lah. Sebab itu saya kadang-kadang benci melihat karakter ataupun sikap setengah pemimpin kita. Lain tak ada. Mereka memikirkan tambolok mereka saja. Mereka memikirkan anak bini mereka saja. Kita lah yang susah. Saya tadi pergi ke Kenanga Hostel Center. Saya tengok wajah-wajah tu walaupun ada sedikit kegirangan tapi masih lagi kelat. Saya melihat di sepanjang Jalan Tengku Rahman malam tadi. Saudara, anak-anak muda okeylah tapi tak sehebat 2 tahun dulu. Kita mahu kembali. Kita mahu negara kita sentiasa kembali makmur. Kita tak mahu lagi kerana pimpinan politik yang kecelaruan dalam politik ini akhirnya rakyat yang terjebak. Sebab itu saya mengajak teman-teman rakyat kita bersatu hati, kita minta agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri segerakan pilihan raya dan berikan kembali, pulangkan hak rakyat untuk menentukan siapa pemimpinnya. Pulangkan kepada rakyat. Ini yang kita tuntut. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok insya-Allah.